Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita kurniaan dan kesempatan untuk kita bersama-sama secara langsung di page Facebook Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa Dewan Pemuda PAS Malaysia pada malam ini. Kita telah mengadakan siri yang kedua, siri diskusi Palestin di bawah Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dan tajuk kita untuk siri yang kedua Palestin ini adalah perbincangan tentang impak rakyat Malaysia terhadap perjuangan Palestin. Jika pada siri yang pertama bulan lepas kita telah membincangkan tentang isu Palestin ini sama ada ia adalah isu kemanusiaan atau isu penjajahan, dan kita telah bersetuju bahawa ia adalah isu penjajahan, satu isu penjajahan tanah Palestin. Maka perlunya satu kesatuan seluruh umat Islam di seluruh dunia ini untuk kita memperjuangkan kembali Palestin ini sebagai sebuah negara yang berdaulat. Maka pada sesi yang kedua pada malam ini, kita akan terbang ke Malaysia pula. Kita memfokuskan kepada Malaysia dan rakyat Malaysia, dan kita akan bincangkan bagaimana rakyat Malaysia telah memberi impak ataupun telah membantu dalam perjuangan Palestin pada hari ini. Dan pada malam ini, kita akan bersama-sama dengan dua orang panel yang sangat istimewa dan sangat unik latar belakangnya. Okay, panel kita pada hari ini yang akan berkongsi idea dan buah fikiran dengan kita. Yang pertama adalah Tuan Nadir Al-Nuri. Nadir Al-Nuri iaitu pengasas kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia, yang di mana Tuan Nadir Al-Nuri ini sedang berada di Gaza sekarang dan terus dalam usahanya untuk membantu rakyat-rakyat di Gaza. Dan panel kita yang kedua pada malam ini, jika Ustaz Nadir Al-Nuri ini rakyat Malaysia yang sedang berada di Gaza, tinggal di sana, kita bawakan kepada anda pula seorang rakyat Palestin yang tinggal di Malaysia sekarang, iaitu Tuan Muslim Imran. Tuan Muslim Imran pengerusi Palestinian Cultural Organisation Malaysia ataupun PCOM. Jadi selamat datang kepada kedua-dua panel kita yang dimuliakan. Jadi untuk terima kasih. Jadi untuk forum kita pada malam ini, mungkin kita terus saja kepada pusingan kita yang pertama. Forum berkenaan impak perjuangan rakyat Malaysia kepada Palestin. Kita buka satu persoalan yang pertama kepada Tuan Nadir Al-Nuri, iaitu apa sumbangan yang telah diberikan oleh Malaysia kepada Palestin, terutamanya di Gaza. Silakan Tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Pertama sekali terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa Dewan Pemuda PAS pusat di atas usaha ini untuk sekali lagi mengangkat dan menjuarai isu Palestin yang telah lama mendapat tempat dan takhta di hati penduduk Malaysia. Dan terima kasih kepada Ustaz Firzan yang berada bersama-sama dengan kita, dan pastinya ahlan wa sahlan kepada Ustaz Muslim yang berada dalam posisi kata exchange pada hari ini. Beliau berada di Malaysia dan saya berada di Gaza, dan insya-Allah mudah-mudahan tak lama lagi kita bertukar tempat Ustaz Muslim. Saya nak balik ke Malaysia dan ke Ustaz Muslim boleh pulang ke Gaza semula insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian,
kalau kita nak bercerita tentang sumbangan rakyat Malaysia ataupun sumbangan Malaysia kepada isu Palestin ataupun kepada apa yang sedang berlaku di Palestin pada hari ini, makanya kita boleh pergi merenung sejarah yang sangat panjang dan yang sangat jauh. Khususnya bila mana kita bercakap tentang Palestin dan Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara, kalau ada klasifikasi untuk negara-negara Islam ataupun negara-negara yang menyokong isu Palestin, maka kalau diletakkan klasifikasi hijau iaitu yang paling kuat menyokong, kuning yang agak-agak kadang-kadang menyokong, kadang-kadang tidak menyokong, dan merah sebagai negara yang anti Palestin ataupun sentiasa bersama dengan Israel, maka Malaysia berada di antara tempat yang paling teratas sekali, hijau pekat. Maka dan sumbangan ataupun apa yang diberikan oleh rakyat Malaysia ataupun Malaysia secara amnya kepada Palestin ini sangat-sangat besar dan sangat-sangat bermakna. Dan kalau kita tengok antara perkara terawal ataupun usaha pengiktirafan yang paling awal yang diberikan oleh kerajaan Malaysia sendiri kepada rakyat Palestin ataupun kepada Palestin sebagai sebuah negara ialah apa yang berlaku pada tahun 1981, bila mana Malaysia memberikan kedudukan ataupun memberikan ruang representatif diplomatik representatif kepada Palestinian Liberation Organisation PLO, dan mengangkat status tersebut pada tahun 1989, sehingga kan pada hari ini kita melihat bagaimana duta Palestin ada di negara Malaysia dan kedutaan Palestin ada di negara Malaysia, dan diberikan hak-hak dan kedudukan diplomasi sebagaimana diberikan kepada negara-negara yang lain. Dan pada masa yang sama, bila kita menyebutkan tentang usaha rakyat Malaysia ataupun usaha Malaysia memberikan sokongan kepada isu Palestin, sebenarnya walaupun selalu kita dengar, kalau kita tengok isu Palestin, kita tengok rakyat selalu memberikan bantuan, rakyat selalu memberikan sokongan dan sebagainya, tetapi sebenarnya bantuan dan sokongan rakyat ini adalah perkara yang kedua. Sebab bila kita berdepan dengan isu seperti isu Palestin, isu yang memerlukan kepada sokongan diplomatik, isu yang memerlukan kepada kekuatan sebuah negara membantu sebuah negara yang lain, maka ia juga tidak kurang di peringkat kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia sendiri sebagai sebuah negara, kalau kita tengok sebenarnya kami di pusat Palestinian Malaysian Initiative Strategic Center, pusat kajian kita di Gaza ini, kita ada sediakan satu dokumen ataupun satu kertas lebih kurang 10 muka surat sumbangan Malaysia kepada Palestin. Jadi mungkin kita boleh kongsikan kertas ini untuk kalian tengok dan kalian nilai juga apa yang kita sebutkan tentang bantuan-bantuan Malaysia di bumi Palestin ini. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, sokongan yang ditunjukkan bukan sahaja di peringkat rakyat, malah sampai ke peringkat kerajaan. Dan kalau kita tengok berita beberapa bulan yang lepas, sampaikan pada hari ini yang di-Pertuan Agong sendiri turut bersuara menyatakan sokongan mereka kepada menyatakan sokongan baginda kepada isu Palestin. Sampailah dibuat projek ataupun kempen yang dinamakan Unite for Palestine yang dibuat untuk mendapatkan tanda tangan ahli-ahli parlimen Malaysia menyokong isu Palestin. Begitu juga sokongan yang ditunjukkan oleh kerajaan, misalnya apa yang berlaku pada tahun 2019 bila mana mereka menolak 100% normalisasi bersama-sama dengan Israel dengan menolak ataupun tidak membenarkan atlet-atlet Israel untuk masuk bertanding di dalam sukan Paralimpik di bumi Malaysia. Begitu juga pada masa yang sama, kalau kita tengok, Malaysia juga adalah salah sebuah daripada 128 buah negara yang menolak resolusi yang membawa resolusi menolak Jerusalem sebagai ibu negara kepada Israel. Pada masa yang sama, kalau kita dengar beberapa bulan yang lepas ataupun tahun lepas, PBB mengeluarkan senarai 112 buah syarikat yang mempunyai pusat operasi di penempatan haram Israel. Dan dengan penuh bangganya kita perlu tahu bahawa resolusi ini adalah antara resolusi yang diangkat oleh negara Malaysia ketika mana yang diangkat oleh negara Malaysia. Jadi kalau kita tengok sejarah hubungan diplomasi di antara kedua buah negara ini, dengan kuatnya hubungan di antara kedua-dua negara, dengan sokongan yang tidak goyah yang diberikan oleh Malaysia terhadap Palestin, membolehkan timbulnya perkara-perkara yang lain yang berlaku di peringkat P2P ataupun people to people,
Contohnya kalau kita tengok sekarang, alhamdulillah statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahawa di Malaysia terdapat lebih daripada 4,000 orang Palestin yang ada di bumi Malaysia, sama ada yang bekerja, sama ada yang menuntut dan sebagainya. Maka mereka diberikan peluang yang sangat luas untuk berada bersama-sama dengan kita, untuk hidup bersama-sama dengan kita, walaupun sebahagian daripada mereka walaupun ada status pelarian dan sebagainya, walaupun negara kita tidak menandatangani Refugees Convention, tetapi alhamdulillah mereka diberikan peluang sama rata sebagaimana penduduk Malaysia sendiri. Dan kita tahu alhamdulillah penduduk Palestin di Malaysia ini mereka mempunyai posisi yang istimewa dibandingkan dengan penduduk-penduduk lain yang datang. Kalau orang tanya, saya rasa Ustaz Muslim walaupun dah banyak tahun dah di Malaysia, masih lagi kalau jumpa dengan orang Malaysia, dia bagi tahu saya orang Palestin, walaupun dah 10 tahun duduk di Malaysia, tapi orang masih lagi peluk dia, orang masih lagi berbangga kerana dapat berjumpa dengan orang Palestin, berbeza dengan orang-orang daripada bangsa-bangsa yang lain. Jadi ini kekuatan yang ada pada Malaysia di mana sokongan diberikan kepada Palestin daripada atas sampailah ke bawah. Dan kalau kita sebutkan berkenaan dengan sokongan diplomasi, kita sebutkan tentang peluang pendidikan dan sebagainya, pada masa yang sama kita tidak perlu juga menyebutkan bahawa di bumi Gaza ini secara khusus dan di bumi Palestin secara amnya, Malaysia ini mendapat posisi yang sangat penting di hati penduduk-penduduk Palestin. Nama Malaysia sentiasa meniti di bibir mereka sebagai salah sebuah negara yang sangat-sangat banyak membantu dan memberikan sokongan kepada isu Palestin dari segi keperluan ekonomi mereka, keperluan sosial mereka di bumi Palestin ini sendiri. Maksudnya kita bukan sahaja membantu daripada kuasa atas, orang kata G2G, tapi juga kita berada di lapangan. Kita berada bersama-sama dengan mereka dan setiap peluang yang ada untuk masuk ke bumi Gaza, maka kita akan masuk ke bumi Gaza dan membantu penduduk di bumi Palestin ini. Sampailah kalau kita tengok berita tahun 2013, Perdana Menteri Malaysia sendiri iaitu Datuk Seri Najib masuk dan sampai ke bumi Gaza yang ada. Kalau kita tengok NGO-NGO yang lama, NGO Aman Palestin dah lama berada di sini, NGO MyCare, Aqsa Sharif dah lama berada bersama dengan kita di sini. Dan hari ini alhamdulillah, selain daripada NGO-NGO lain, Viva Palestin dan sebagainya, Yasser Aman dan sebagainya, hari ini kita juga di bawah nama Persatuan Cinta Gaza Malaysia, alhamdulillah kita wujudkan apa yang kita sebut sebagai Wisma Malaysia, yang mana Wisma Malaysia ini di bawahnya ada pusat budaya, di bawahnya ada pusat kajian, dan insyaAllah dalam masa yang terdekat ini kita akan buka business incubator untuk memberikan peluang kerja kepada pemuda di bumi Palestin. Kita tidak bergerak seorang diri, tetapi kita bergerak di atas nama Malaysia, dan ada sekitar 20 buah NGO Malaysia yang memberikan bantuan kepada penduduk di bumi Gaza ini melalui kita. Jadi isu ataupun adakah Malaysia berada bersama-sama di dalam usaha memberikan sumbangan kepada rakyat Palestin adalah satu soalan yang tidak diragui, dan saya yakin bila kita mendengar daripada panel yang kedua, beliau akan menyatakan perkara yang sama. Wallahu alam.
Baik, kita bertemu kembali. Tadi ada sedikit masalah teknikal di siaran StreamYard kita. Maka kita sambung perbincangan kita pada persoalan dengan Tuan Muslim Imran. Tuan Muslim ada di sana? Ya, ada. Jadi malam ni kita berbahasa apa? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau bahasa Arab? Atau ada bahasa-bahasa lain di Palestin? Maka soalan saya kepada Tuan Muslim selepas kita mendengar banyak usaha-usaha rakyat Malaysia termasuklah kepimpinan tertinggi daripada Malaysia untuk menyokong perjuangan Palestin ini, bagaimana pula Tuan Muslim melihat usaha-usaha ini yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Palestin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Firzan, sebenarnya kita sebagai rakyat Palestin kita sangat bangga Malaysia kekal membantu dan menyokong perjuangan Palestin. Alhamdulillah pemimpin dan rakyat Malaysia menerima dan sama-sama memperjuangkan Palestin sejak sekian lama. Mungkin sejak Malaysia merdeka sebelum berpuluh-puluh tahun, pemimpin Malaysia dari semua parti menyokong perjuangan Palestin dan mempunyai dasar luar yang sangat progresif untuk menyokong pembebasan Palestin. Dan kebijakan ini ataupun polisi menyokong Palestin masih kekal sampai sekarang. Saya rasa rakyat Malaysia juga mempunyai kefahaman yang bagus mengenai perjuangan Palestin. Dan baru-baru bulan lepas Parlimen Malaysia mengeluarkan satu statement yang sangat kuat, very bold statement, yang minta PBB usir Israel. Mereka minta mengusir Israel daripada PBB. Tidak ada banyak parlimen ataupun pemerintah di seluruh dunia yang cukup berani untuk minta usir Israel daripada badan besar PBB. Jadi kita sangat bangga dengan polisi Malaysia dengan semangat perjuangan yang bukan sahaja rakyat Palestin ada, tetapi rakyat Malaysia juga ada. Tetapi akhi, walaupun saya dah sebut ni semua, saya rasa pada masa yang sama kita rakyat Palestin juga berharap sokongan Malaysia terhadap perjuangan Palestin terus meningkat di masa akan datang. Dan kita inginkan sokongan Malaysia merangkumi segala bidang sokongan, termasuk politik, diplomatik, ekonomi, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Dengan itu apa yang kita harapkan, segala sokongan daripada rakyat Malaysia, daripada pihak kerajaan, parti politik, NGO dan rakyat Malaysia sendiri juga. Sokongan yang kita harap daripada Malaysia, saya rasa is not something beyond the possibility or the capability of Malaysia. Kita harus ingin juga rakyat Palestin sudah berpuluh-puluh tahun berjuang dan berkorban demi Islam dan untuk pembebasan. Jadi kita tidak ragu-ragu membantu dan menyokong rakyat Palestin dan melakukan hal yang sama. Jadi harapan kita sangat besar dengan rakyat Malaysia.
Okay, baik Tuan Muslim, itu dia kesan-kesan 17 tahun tinggal di Malaysia ya. Dah cakap macam orang Malaysia, bahasa Melayunya lancar. Jadi saya sangat tertarik dengan perkembangan terkini yang berlaku di Palestin sekarang, sejak daripada 2018-2019, di mana ada banyak tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh Israel ataupun oleh Amerika Syarikat yang seolah-olah merugikan Palestin dan pihak-pihak yang berjuang untuk Palestin. Jadi Tuan Nadir, di sebalik bantuan dan kempen yang kita sudah banyak jalankan, di peringkat makronya kita melihat seolah-olah bantuan dan kempen ni tak berkesan kerana Gaza masih lagi diserang. Amerika Syarikat dan Israel masih lagi bebas mengumumkan pelan penjajahan ke atas tanah Palestin. Jadi persoalan yang saya ingin utarakan adalah adakah usaha kita selama ini membuahkan hasil ataupun hanya sia-sia saja? Silakan. Okay, terima kasih kepada Mr. Firzan. Sebenarnya bila mana kita bercakap tentang usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia untuk Palestin ini, sama ada berjaya atau tidak, sama ada memberikan hasil, membuahkan hasil ataupun hanyalah sia-sia, maka sebenarnya kalau kita tengok usaha yang dibuat oleh Israel sejak daripada awal Malaysia ditubuhkan lagi, ataupun malah sejak daripada sebelum kemerdekaan lagi, bagaimana mereka ini telah cuba untuk orang kata menawan hati Malaysia. Kalau kita tengok pada tahun 1956, contohnya Menteri Luar Israel sendiri, nama dia Moshe Sharett. Moshe Sharett dia datang ke Malaysia pada tahun 1956 memberikan sokongan kepada penubuhan Malaysia dan meminta untuk diwujudkan representatif ataupun kedutaan di bumi Malaysia. Tetapi ditolak oleh Tunku ketika ditolak ketika itu. Masa itu dia datang baru nak meminang. Bila mana Malaysia dah dibebaskan ataupun Malaysia dah merdeka pada tahun 1957, David Ben Gurion pula dia datang berjumpa dengan ataupun dia minta kepada Tunku Abdul Rahman juga untuk mewujudkan Malaysian representative ketika itu di bumi Malaysia. Dan ketika mana Malaysia minta untuk join UN pada tahun yang sama 1997 setelah merdeka, Israel ni salah sebuah negara yang memberikan sokongan kepada Malaysia untuk diterima masuk ke dalam UN. Maka kalau kita tengok sejarah, sebenarnya pada awal permulaan kemerdekaan Malaysia, Tunku ni dia masih lagi bertolak tali dengan Israel. Bertolak tali ini maksudnya dia masih lagi membenarkan orang Israel datang ke Malaysia, dia masih lagi cuba bercakap dengan diplomat-diplomat daripada Israel, tetapi sebab utama yang dia tolak untuk diwujudkan embassy Israel di Malaysia ini pada tahun 1959 ketika itu adalah dengan sebab majoriti penduduk Melayu Muslim yang tidak mahu ataupun yang menolak untuk adanya hubungan di antara Malaysia dan juga Israel. Dan kita nak tengok berkesan ataupun tidak berkesan, sia-sia ataupun tidak sia-sia kerja-kerja yang dilakukan oleh NGO, oleh parti-parti politik Islam, oleh mereka yang punya kesedaran, malah oleh kerajaan sendiri. Maka kita tengok perubahan suara ataupun perubahan penerimaan Malaysia terhadap Israel ini bagaimana ataupun ke mana arahnya. Dan alhamdulillah, walaupun selepas daripada Tunku Abdul Rahman, Tuan Razak dan juga Hussein On tidak begitu banyak masuk campur ataupun bercakap berkenaan dengan isu Israel, tetapi selepas ini naik pula Tun Mahathir. Dan Tun Mahathir ini sebagai mana yang kita kenal adalah seorang yang sangat lantang bercakap berkenaan dengan isu Israel. Dia bersama-sama dengan OIC menolak ataupun mencadangkan supaya diputuskan hubungan dengan negara-negara yang memindahkan kedutaan mereka ke Jerusalem contohnya. Ini berlaku sejak daripada tahun 1984 lagi. Bukannya kita nak sebut selepas Jerusalem dipindahkan beberapa tahun yang lepas. Maksudnya sejak daripada naiknya Tun Mahathir dengan sikap orang-orang yang menolak supaya diadakan hubungan dengan Israel dan sebagainya, dengan demonstrasi, dengan sokongan terhadap Palestin dan sebagainya, maka suara kerajaan langsung tidak bergoyang dan terus
menyatakan bangkangan mereka terhadap kezaliman, terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap bumi Palestin. Dan kalau kita tengok pada hari ini, kita sebut Tun Mahathir lah, sebab kita ambil contoh Tun Mahathir, sebab Tun Mahathir yang paling lama memerintah di Malaysia kan. Jadi dia yang banyak memegang orang kata kuasa untuk mewujudkan hubungan ataupun memutuskan hubungan. Pada hari ini Dr. Mahathir ini orang kata antara orang yang paling dibenci oleh Israel, disebutkan sebagai antara orang yang paling anti-Semite di dalam dunia, dan sentiasa cuba dijatuhkan oleh orang-orang Israel dengan orang kata character assassination, cuba dibunuh karakter dia sebagai seorang yang anti-Semite. Tetapi alhamdulillah dengan sebab sokongan rakyat Malaysia, dengan sebab sokongan parti-parti politik di Malaysia berkaitan dengan isu Palestin, maka apa yang mereka cuba buat di UK, apa yang mereka cuba buat di US dengan menjatuhkan ataupun memusnahkan karya politik dengan label anti-Semite ini, pastinya tidak berjaya di Malaysia. Sehinggalah kepada hari ini alhamdulillah usaha Malaysia masih lagi berterusan di bumi Palestin, dan segala usaha yang dibuat dipandang tinggi oleh penduduk di bumi Palestin dan kepimpinan di bumi Palestin. Maksudnya alhamdulillah, sebenarnya apa yang kita buat tidak sia-sia sama sekali, tetapi soalnya adakah apa yang kita lakukan cukup ataupun tidak mencukupi, dan itu insya-Allah kita akan jawab di dalam pusingan yang seterusnya. Baik, terima kasih Tuan Nadir. Kita melihat dia, seterusnya Tuan Muslim, apa yang berlaku kebelakangan ini, usaha-usaha normalisasi hubungan antara banyak negara-negara Islam dengan Israel. Baru-baru ini UAE telah mengumumkan secara rasmi mereka telah menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Israel. Beberapa hari yang lepas, jurucakap kepada Kementerian Luar Sudan juga mengumumkan bahawa mereka ada perbincangan dengan Israel untuk memperbaiki hubungan diplomatik. Jadi perkara-perkara ini jelas bertentangan dan bercanggah dengan semangat perjuangan Palestin yang kita bawa selama ni. Jadi persoalan saya kepada Tuan Muslim, apakah peranan Malaysia dalam menghadapi situasi-situasi sebegini? Silakan. Jazakallah khair akhi. Akhi Firzan, secara jujurnya saya rasa mana-mana pemerintah yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara haram Israel adalah pengkhianat kepada umat Islam dan pengkhianat kepada perjuangan rakyat Palestin. Dan lagipun secara ringkas, negara-negara itu tidak akan dapat apa-apa keuntungan daripada hubungan politik dengan Israel, dan kita ada banyak contoh di Timur Tengah, contohnya Mesir, Jordan dan negara-negara lain yang sudah ada hubungan diplomatik dengan Israel. Apa keuntungan yang mereka dapat selain daripada masalah ekonomi dan masalah politik dan kehilangan trust daripada rakyat mereka kepada mereka. Jadi akhi, saya rasa yang pertama, hubungan politik, hubungan diplomatik antara mana-mana pemerintah Islam dengan Israel adalah pengkhianatan yang besar. Itu penting. Yang kedua, apa yang Malaysia boleh buat? Saya rasa banyak. Malaysia boleh buat banyak. Malaysia boleh menunjukkan contoh yang bernas. Malaysia mempunyai kekuatan dan keupayaan ekonomi, teknologi yang sangat bagus, walaupun tanpa ada bantuan ataupun dari Israel ataupun negara barat, dan tanpa ada hubungan diplomatik dengan Israel. Malaysia sudah maju tanpa bantuan ataupun hubungan dengan Israel. Negara-negara Islam yang lain boleh ikut contoh Malaysia. Dan sebenarnya kita juga harap Malaysia boleh memimpin negara-negara Islam yang lain untuk boikot Israel. Yani kita harap Malaysia boleh menjadi pemimpin dalam
gerakan BDS, boycott, divest, then sanctions. Boycott Israeli economy, Israeli culture, Israeli political institutions. Divest apa-apa investment, apa-apa pelabuhan yang ada di Israel, kita harap negara-negara Islam akan divest, keluarkan investment itu daripada negara haram Israel. Dan sanctions, dan encourage the international community to impose sanctions on Israel. Kalau kita tengok akhi, negara-negara Islam yang lain mungkin boleh meniru jejak langkah Malaysia dan boleh menjadi maju tanpa sedikit pun bantuan daripada negara haram Israel. Saya rasa juga Malaysia boleh sebarkan isu Palestin di seluruh daerah Asia, di seluruh ASEAN dan Asia. Malaysia boleh memimpin dalam bidang ini juga. Status Malaysia di hubungan antarabangsa alhamdulillah sangat terhormat, sangat dihormati, sangat tinggi. Dan kalau diplomasi Malaysia memimpin dalam bidang sebarkan isu Palestin, ramai ataupun banyak negara-negara yang lain akan ikut contoh Malaysia. Jadi akhi, yani Malaysia diharap menjadi contoh antara negara-negara Islam. Dan tadi Al-Akh Nadir dah sebut banyak contoh macam mana pemimpin-pemimpin Malaysia sudah menjadi contoh kepada seluruh umat Islam. Contohnya Nadir yang selalu tidak berhenti hentam negara haram Israel, rejim Zionis. Ramai di seluruh umat Islam sangat hormat Tun dan pemimpin Malaysia yang lain kerana mereka konsisten tolak negara Zionis itu dan tolak kekejaman Israel. Jadi saya ingin mengingatkan isu Palestin adalah isu yang diberkati oleh Allah SWT. Tanah Palestin adalah tanah ar-ribat wal jihad, tanah yang suci, tanah yang berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim di banyak tempat. Jadi isu Palestin juga adalah isu yang diberkati oleh Allah SWT. Bukan tanah sahaja, bukan perjuangan sahaja, tetapi isu ini adalah isu yang berkat. Jadi kalau Malaysia memimpin dalam perjuangan Palestin dan dalam perjuangan isu Palestin, saya rasa negara Malaysia juga dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan kita besar dan the role Malaysia can play is really big. The potensi Malaysia sangat besar. Kalau negara-negara Arab cuba memimpin dalam isu Palestin, tidak semua layak untuk memimpin perjuangan Palestin sebab ada banyak negara yang tidak ada sistem demokrasi, yang ada banyak masalah ekonomi. Tetapi kalau Malaysia, kalau Indonesia, kalau Turki dan beberapa negara Islam yang lain cuba memimpin perjuangan umat Islam di Palestin, di forum-forum antarabangsa, saya rasa banyak negara akan ikuti contoh itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Muslim. Saya sangat tertarik dengan terlalu banyak usaha-usaha yang dicadangkan oleh Tuan Muslim untuk kita Malaysia ini membantu dan menjadi contoh salah satu negara yang boleh hidup dan boleh maju tanpa sedikit pun bantuan daripada Israel. Sebelum kita ke pusingan yang ketiga, menyambung daripada jawapan Tuan Nadir tadi, saya nak promote sikit Persatuan Cinta Gaza Malaysia, bantuan untuk Palestin. Seperti yang kita sedia maklum sekarang, banyak serangan semenjak beberapa hari ini, serangan-serangan roket yang dilancarkan oleh Israel ke Gaza. Jadi ayuh kita sama-sama membantu untuk menyumbang kepada Palestin melalui Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Akaun Maybank kita ada tertera di skrin
skrin live stream kita, iaitu 5648 1050 7826. Tu dah keluar tu. Mohon admin banyakkan sikit nombor akaun tu supaya lebih ramai yang boleh menyumbang kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Jadi kita kembali kepada Tuan Nadir sebagai seorang aktivis yang dah lama berada di Gaza. Di mana lagi kekurangan dan ruang penambahbaikan yang boleh kita lakukan untuk kita membantu rakyat-rakyat di Palestin? Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Firzan sekali lagi, dan kita menjawab soalan yang seterusnya berkenaan dengan kekurangan dan penambahbaikan yang sepatutnya dibuat oleh Malaysia untuk membantu rakyat Palestin. Dan bila mana kita sebutkan tentang kekurangan ataupun penambahbaikan ini, maka saya suka untuk pecahkan kepada dua pecahan ataupun dua bahagian. Yang pertama sekali, kita menyebutkan tentang penambahbaikan ataupun kekurangan setakat ini di peringkat kerajaan, dan yang kedua ialah di peringkat rakyat sendiri. Yang pertama sekali, bila kita sebut berkenaan dengan kerajaan, tak kira lah, sebab kerajaan kita alhamdulillah naik turun semuanya menyokong Palestin dan menolak Israel. Jadi untuk isu Palestin ini, apa yang perlu kita ambil perhatian dengan bersungguh-sungguh ialah untuk tidak menjadikan isu Palestin sebagai pentas politik. Sebab isu Palestin ini adalah isu sangat besar, isu yang sangat diagungkan, isu yang sangat bermakna. Sampaikan apa yang berlaku di Timur Tengah, iaitu mereka yang menguasai isu Palestin ataupun mereka yang boleh menjadi broker dalam isu Palestin, mereka yang boleh membawa kononnya keamanan di dalam isu Palestin adalah mereka yang dianggap sebagai juara negara Islam, negara-negara Islam. Maka itulah yang cuba dilakukan oleh negara-negara yang berada di sekitar Palestin itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Muslim tadi, disebutkan bagaimana Mesir contohnya telah menjadi negara yang menandatangani perjanjian normalisasi bersama-sama dengan Israel di dalam perjanjian untuk mendapatkan semula Sinai. Begitu juga dalam isu yang sama, Jordan juga telah melakukan perkara yang sama dalam perjanjian Wadi Arabah tahun 1994, dan hari ini UAE menjadi negara yang ketiga. Dan biadab tak biadabnya mereka ini, kalau dulu mereka ini cuba menjadi juara isu Palestin dengan cara menjadi broker ataupun dengan cara menjadi orang yang membela Palestin itu sendiri. Kalau kita tengok sejarah ataupun kita tengok apa yang berlaku pada tahun 1948, bagaimana negara-negara yang ada di sekitar Palestin itu, sama ada Jordan, sama ada Mesir, sama ada Syria, dia cuba masuk ke dalam konflik untuk menjadi orang yang disebut sebagai juara isu Palestin. Maksudnya dia masih lagi menyokong Palestin. Tapi bila mana kepentingan mereka dinodai ataupun dicerobohi ataupun berlanggar dengan kepentingan mereka, maka mereka ini menjual Palestin. Hari ini keadaan jauh lebih teruk. Bila mana negara-negara Arab ini ataupun negara-negara bukan Arab hatta sekalipun, mereka ini dengan penuh biadab dan secara terang-terang bukan sahaja tidak menyokong Palestin, tetapi menyokong musuh kepada Palestin. Maksudnya kalau kita tengok hari ini dah tidak ada, orang kata tidak ada tidak ada, dalam bahasa Arab dia sebut, macam mana kita sebut, macam tak ada perasaan dah. Dia dah tak bermakna lagi perjuangan Palestin, asalkan kepentingan mereka dapat didukung. Jadi kita nak sebutkan kepada kerajaan kita yang kita kasihi, kita nak sebutkan kepada Malaysia, kita nak sebutkan kepada kerajaan kita, jangan terjerumus dan jangan masuk ke dalam permainan yang sama. Dan kita sebut jangan terjerumus ni bukan dengan sebab Malaysia telah berada di dalam permainan tersebut, tetapi kita sebutkan dengan sebab apa yang dilakukan oleh Malaysia sebenarnya sebagai sebuah negara belum lagi mencukupi untuk membantu isu Palestin. Memang banyak usaha yang telah dibuat. Contohnya kalau kita sebutkan tadi tahun 2013, bekas Perdana Menteri PM Najib Razak ketika itu datang ke Gaza, menziarahi Gaza dan sebagainya, meninggalkan dana untuk diberikan dan sebagainya. Tetapi selepas itu apa yang berlaku? Kalau kita tengok tahun lepas dibuat apa yang disebut sebagai KL Summit
dipanggil negara-negara yang berpotensi untuk membantu isu Palestin khususnya untuk diwujudkan sebuah blok baru yang boleh mengatasi kekuasaan ataupun suara Saudi Arabia dan sebagainya sebagai kuasa yang ada di dalam negara-negara Islam. Tetapi pada hari ini kita nak tanya kepada kerajaan apakah yang telah berlaku. Malah kalau kita nak pergi kepada persoalan-persoalan yang lebih sensitif yang mungkin sepatutnya dijawab oleh pihak kerajaan bila mana disebutkan adanya bantuan ataupun adanya hubungan di antara kerajaan Malaysia dengan beberapa bahagian ataupun beberapa syarikat-syarikat Israel beberapa tahun yang lepas. Jadi ini persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Kita tak nak bantuan dan sokongan yang ditunjukkan oleh kerajaan ini huha-huha tetapi akhirnya tidak ada isi. Jadi itu satu benda yang sangat perlu kita pandanglah. Dan saya faham bahawa Malaysia ini dia mengambil posisi tidak bercampur ataupun tidak mengambil orang kata tak ambil pot ataupun tak ambil tahu tentang apa yang sedang berlaku. Bukan tak ambil tahu, dia tidak mencampuri urusan negara-negara luar yang lain. Tetapi pada masa yang sama untuk menjadi sebuah negara Islam yang berkesan, kita perlu lebih berani untuk menyuarakan pandangan kita perlu lebih berani untuk menunjukkan di mana kita berada, bukan sahaja untuk isu Palestin, malah kita perlu menunjukkan bahawa kalau ada negara-negara seperti UAE yang buat normalisasi dengan Israel, maka kita perlu juga bersuara untuk mengecam mereka. Kita perlu bersuara juga untuk menunjukkan bahawa di sebalik kekuatan yang sedang dibina oleh Israel bersama-sama dengan musuh Palestin sebenarnya masih ada rakan-rakan yang boleh membantu mereka. Itu yang pertama di pihak kerajaan. Dan yang kedua di pihak rakyat Malaysia sendiri. Rakyat Malaysia adalah rakyat yang sangat suka membantu. Sebab itulah rakyat Malaysia juga antara rakyat yang paling banyak kena scam. Paling banyak rakyat yang kena tipu oleh MLM dan sebagainya. Kita menggalakkan mana-mana pihak ataupun kita menggalakkan rakyat Malaysia untuk menyumbang lagi mana-mana pihak. Kita alhamdulillah Cinta Gaza Malaysia bila kita buat projek atas nama NGO yang membantu, dan kita lagi suka kalau kita buat projek atas nama Malaysia sendiri. Maksudnya nak membantu tidak ada masalah. Tetapi apa yang menjadi masalah ialah ke mana bantuan tersebut disalurkan. Kita nak menderma, kita nak duit yang kita salurkan menjadi orang kata duit yang akan memberikan kesan jangka masa panjang kepada pembangunan Palestin. Sebab itulah kita nak menjadi penderma, kita kena jadi penderma yang bijak. Kita tengok projek, contohnya tengoklah apa-apa projek yang sedang dibuat, adakah projek ini memberikan kesan ataupun tidak. Sebab kita ni dah lama sangat, sejak daripada tahun 1948 mereka ini dijajah, kita dah membantu, tetapi sampailah kepada hari ini mereka masih lagi memerlukan bantuan. Jadi masalahnya mungkin masalah pengurusan yang ada di sini, dan pada masa yang sama masalahnya ialah masalah orang yang memberi yang ada di Malaysia. Orang yang ada di Malaysia kena bijak untuk memberi, dan NGO juga kena bijak untuk merancang dana dan sumbangan ini bagaimana diuruskan supaya boleh kekal memberikan manfaat kepada penduduk-penduduk di bumi Gaza dan di bumi Palestin secara khusus. Sebab itu alhamdulillah beberapa minggu yang lepas kita lancarkan sebuah projek sekolah yang kita namakan sebagai Sekolah Malaysia, dan sekolah ini adalah sekolah kedua, sekolah Malaysia yang kedua yang ada di bumi Gaza. Yang pertama yang dibuka oleh Aman Palestin yang dinamakan sebagai Quranic Malaysian School, memberikan fokus kepada para pelajar menghafal Al-Quran dan keluar sebagai kepimpinan yang akan memberi kesan kepada isu Palestin. Dan yang kita buka baru-baru ini juga Sekolah Malaysia di bawah sebuah akademi yang nama dia Pioneers and Leader School, yang mana kita juga ajarkan kepada anak-anak ini berbahasa Ibri, berbahasa Yahudi. Kita ajarkan kepada mereka cara memimpin, kita ajarkan kepada mereka dengan amalan ataupun aktiviti sunnah seperti berenang dan sebagainya. Sebab kita tahu walaupun hasilnya kita tak nampak hari ini, kita penat-penat hari ini, tetapi hasilnya budak-budak ni besar, insya-Allah kita akan melihat bagaimana mereka mampu memberi impak kepada isu Palestin. Zaman ini Firzan, bukan lagi zaman kita hanya memberi makan, tetapi zaman ni zaman ialah yang kita selalu duk sebut itulah teach them to fish but do not always give the fish, kan.
Maksudnya kita tak boleh nak asyik bagi bantuan yang akan habis dalam masa yang begitu pendek. Tak boleh nak bagi bantuan berbentuk touch and go semata-mata, tetapi yang memberi dan yang mengurus kena merancang projek-projek supaya mereka terus dapat manfaat daripada apa yang diberikan. Wallahualam. Baik, jadilah seorang penderma yang bijak, antaranya dengan menderma kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia melalui akaun Maybank kita yang tertera dekat bawah tu. Jadi kita boleh membantu untuk menyumbang kepada pembinaan sekolah Malaysia di sana, sekolah Malaysia untuk pendidikan anak-anak Palestin kita di Gaza sana. Jadi untuk persoalan saya yang terakhir kepada Tuan Muslim, di sebalik segala saya katakan tragedi yang berlaku kepada Palestin pada hari ini, 2-3 tahun kebelakangan ini, di mana Amerika Syarikat telah mengumumkan bahawa mengisytiharkan secara terbuka Baitul Maqdis itu sebagai ibu negara Palestin. Kemudian ada pula pelan-pelan yang dikatakan deal of the century kononnya yang mencabul hak-hak rakyat Palestin. Kemudian dengan pengisytiharan negara-negara Islam sendiri yang mengiktiraf hubungan diplomatik dengan Palestin. Apakah harapan Tuan Muslim kepada seluruh dunia Islam kita pada hari ini, terutamanya kepada rakyat-rakyat Malaysia? Silakan. Jazakallah khair, Akhi Farzan. Sebenarnya kita tahu musuh kita adalah kuasa nuklear, bukan kuasa biasa. Kuasa yang ada senjata nuklear yang mendapat setiap tahun yang mendapat 4 bilion bantuan, 4 bilion dolar Amerika Syarikat, bantuan daripada kuasa yang pertama, the superpower Amerika, dan ekonomi mereka kuat, teknologi mereka maju. Ini kita semua tahu. Dan kita sedar cabaran kita besar. Cabaran yang rakyat Palestin hadapi adalah sangat besar. Tetapi kami alhamdulillah masih berjuang dan konsisten dalam perjuangan ini. Walaupun sudah 100 tahun, 100 lebih tahun di bawah penjajahan asing, penjajahan British, selepas itu penjajahan Zionist, tetapi alhamdulillah rakyat Palestin masih berjuang dan kita berjaya kekal. Kalau kita tengok contoh lain, Red Indians di Amerika Syarikat sudah hilang. Sekarang mereka mungkin tidak wujud lagi. Mungkin ada 1 ataupun 2 kampung yang masih ada Red Indians. Tetapi alhamdulillah rakyat Palestin masih kekal di Palestin dan masih berjuang selepas 100 tahun penjajahan orang Eropah dan orang Zionist. Jadi kita harapkan rakyat Palestin akan diberikan semula hak kembali ke tanah air kita, ke Palestin, dan kita akan mendapat hak kemerdekaan, insya-Allah. Tak tahu bila, tapi insya-Allah kita akan dapat hak itu. Dan saya rasa umat Islam diharap terus menyokong kami dalam perjuangan ini, kerana Palestin bukan sahaja milik kita. Palestin adalah milik kita bersama umat Islam, seluruh umat Islam. Dan suatu perjuangan yang amat besar nilainya kepada keharmonian bukan Timur Tengah sahaja tetapi seluruh dunia. Umat Islam diharap menolak deal of the century yang Akhi Farzan baru sebut. Kita harap pemerintah-pemerintah Islam, pemerintah-pemerintah Arab dan seluruh umat Islam akan menolak the deal of the century. Bukan jadi kuda untuk deal of the century sebagai seperti beberapa negara Arab yang saya tak mahu sebut nama. Kita semua tahu negara-negara yang sudah menjadi kuda untuk Amerika Syarikat dan Israel untuk menguasai seluruh Timur Tengah. Saya harap umat Islam akan tolak the deal of the century dan akan menentang dengan kita dalam perjuangan ini.
Apa yang kita harapkan adalah keadilan dan kebebasan. Apa yang kita harapkan sangat terang, sangat simple. We want justice and freedom. Dan rakyat Palestin harapkan daripada rakyat Malaysia, kita harapkan rakyat Malaysia akan terus menyokong perjuangan kita. Sekarang mungkin sudah 60 tahun lebih pemerintah Malaysia dan rakyat Malaysia menyokong perjuangan kita. Kita harap kita berjuang bersama, insyaAllah. We trust Malaysia, we trust the Malaysian people, we trust that they will not give up on us, they will not betray us like some corrupt regimes. Tetapi this has to continue, insyaAllah. Jazakallah. Baik, terima kasih Tuan Muslim Imran. Nampaknya saya tengok dekat chat-chat ni sebenarnya kita ada ruang untuk persoalan, tapi tak ada soalan, ada banyak sokongan saja daripada rakyat Malaysia kepada Palestin. Tak ada sebarang persoalan dan saya harapkan tak ada siapa yang tanya negara mana yang membantu menjadi kuda tunggangan. Jadi manakan kita tak ada persoalan, saya buka mungkin 3 minit untuk setiap ahli panel kita untuk menggulung ataupun memberikan kesimpulan terhadap diskusi kita pada malam ini. Saya mulakan dengan Tuan Nadia Anuri, silakan. Nampak Tuan Firzan sibuk malam ni, kita ada masa banyak lagi tapi masa 7 minit pun jadi 3 minit je untuk kita gulung. Sebelum digulung lah. Sebelum digulung saya rasa satu persoalan yang mungkin sedang bermain di minda orang Malaysia ketika ini, yang banyak bertanya tentang serangan-serangan yang sedang berlaku di Gaza, tentang belon-belon berapi yang dihantar daripada Gaza masuk ke tanah-tanah penjajahan, tanah-tanah Palestin yang telah dijajah dan sebagainya. Mungkin kita boleh bagi sedikit update ringkas berkenaan dengan apa yang sedang berlaku ketika ini di bumi Gaza. Bagi yang biasa mendengar perkongsian ataupun yang ikut saya di Facebook dan sebagainya, mereka pastinya akan pernah terbaca. Ini dengan izin Tuan Firzan, kalau tak izinkan saya gulung terus ni. Tuan Firzan okey ke? Dengar ke? Tuan Firzan? Test. Okey, dengar. Dengar. Tuan Firzan dengan izin Tuan Firzan, saya nak terangkan sikit tentang update terkini di Gaza ni. Kalau tak bagi izin, saya gulung terus. Boleh ya? Boleh. boleh. Boleh, kita 11:30 malam ni. boleh. Jadi insya-Allah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bila mana kita bercakap tentang apa yang berlaku di bumi Gaza secara khusus, biasanya serangan-serangan yang berlaku ke atas bumi Gaza ini dia boleh dipecahkan pada 2 bahagian untuk kita mudah fahamlah. Satu ialah bentuk serangan yang tidak berlanjutan dan tidak mencetuskan peperangan. Dan biasanya serangan-serangan ini ialah serangan yang berlaku ke atas pusat-pusat latihan mujahidin, para pejuang yang berada di bumi Gaza. Jadi bila mana Israel mengebom dengan roket mereka kawasan-kawasan ini, bila mana mujahidin misalnya ataupun pejuang tidak membalas serangan tersebut, maka dia akan jadi serangan yang putus. Serangan yang putus ni maksudnya sama ada Israel serang, Palestin tidak balas, ataupun Palestin serang dan Israel tidak balas. Jadi ini sebenarnya serangan yang duk berlaku pada hari inilah. Serangan yang berlaku mungkin sebulan sekali, kita boleh sebutkan berlaku, dan biasanya dia tidak memberi kesan kepada kehidupan penduduk Palestin. Maksudnya mereka boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Dan bentuk serangan yang kedua ialah serangan yang berlaku bila mana Israel serang, Palestin balas. Israel serang, Palestin balas. Jadi berlaku balas-membalas ataupun berlaku pembunuhan misalnya tokoh yang besar, sebagaimana yang berlaku pencetus peperangan 2012, contohnya bila mana dibunuh Ahmad Ja'bari, komando kepada Komander Brigade Izzuddin Al-Qassam. Jadi dia mencetuskan peperangan. Jadi biasanya kalau kita sebut Gaza is under attack, kita tengok di Facebook dan sebagainya, dia tidak semestinya akan menjadi serangan peperangan, tetapi mungkin dikekal sebagai serangan. Jadi pada hari ini apa yang berlaku di bumi Gaza ini hampir setiap malam ialah serangan-serangan
dan yang dibom ialah pusat-pusat latihan pejuang, dan dia dibom atas alasan belon berapi yang dihantar daripada dalam Gaza masuk ke dalam tanah haram Israel. Belon berapi ni apa? Belon berapi ni ialah belon yang dipasang di bawahnya orang kata bahan mudah terbakar. Yang mana bahan mudah terbakar ni bila dia sampai ataupun angin tiup masuk ke dalam kawasan tanah Israel, dia jatuh ke dalam kawasan tanah pertanian orang Israel, biasanya dia akan membakar kawasan tersebut. Kalau sebab penduduk Gaza ni masya-Allah sangat kreatif dalam usaha mereka untuk melawan penjajahan Israel ini. Kalau sebelum daripada ini, dalam The Great Return March, mereka menggunakan layang-layang untuk melepaskan layang-layang dan dibakar juga tanah-tanah pertanian milik Zionis Israel ataupun penempatan haram. Selepas daripada itu tak boleh dah nak guna layang-layang, mereka guna belon. Jadi sampai satu tahap belon juga dihalang. Israel takut dengan belon dan dihalang belon daripada masuk ke dalam tanah Palestin atau ke dalam Gaza. Jadi mereka gunakan pula kondom isi dengan penambah gas dan diterbangkan juga masuk ke dalam tanah penempatan haram dan membakar tanah-tanah pertanian milik Zionis Israel. Jadi kalau lepas daripada ini mungkin Israel juga akan takut dengan kondom. Tapi alhamdulillah sekarang ni belon dah masuk semula ke dalam Gaza dan membakar tanah-tanah, kawasan tanah yang begitu banyak, dan pastinya Israel menggunakan insiden ini untuk mendapatkan sokongan antarabangsa, mendapatkan rasa simpati dan sebagainya. Mereka sebutkan inilah yang dibuat oleh teroris-teroris pejuang-pejuang di bumi Gaza yang menyebabkan tanah-tanah pertanian mereka terbakar. Tapi pada masa yang sama kita kena melihat bagaimana penduduk di bumi Gaza ini ataupun penduduk Palestin secara am sudah tidak ada jalan lagi untuk berdepan dengan Zionis Israel dalam bentuk kepungan yang telah bermula sejak daripada tahun 2006 dengan sempadan yang jarang-jarang sekali dibuka, dengan ekonomi yang semakin menghimpit dan sebagainya. Maka ini salah satu ataupun satu-satunya jalan yang tinggal untuk mereka menyuarakan hak mereka dan menuntut supaya diangkat kepungan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok berita ada belon yang membakar tanah pertanian dan sebagainya, kita kena tahu bahawa belon-belon yang dilepaskan oleh pejuang di bumi Palestin ini, lawan dia apa? Lawan dia ialah jet-jet pejuang F-16, F-35 yang membawa roket-roket yang beratnya bertantan untuk memusnahkan kehidupan penduduk di bumi Palestin. Jadi itu sedikit tentang apa yang sedang berlaku di bumi Gaza ketika ini. Dan sebagai kesimpulan pada hari ini, saya nak sebutkan satu saja. Saya nak sebutkan kepada penduduk Malaysia, kalau kita tengok bagaimana Israel ini dibentuk dan Israel ini ditubuhkan, dia tidak bermula pada tahun 1948 bila mana mereka mengisytiharkan diri mereka sebagai sebuah negara, tetapi dia berlaku sejak daripada 1980-an lagi bila mana diwujudkan idea Zionism, bila mana diwujudkan idea untuk mewujudkan negara khas untuk penduduk Yahudi oleh Theodor Herzl dan sebagainya. Bapa-bapa pengasas Zionism ini, mereka merancang dengan begitu teliti sampai 1948 bila mana mereka sebut ini adalah negara Israel yang baru. Tidak ada orang yang boleh membantah dan tidak ada orang yang boleh menolak apa yang hendak mereka lakukan. Walaupun kalau kita tengok secara teliti, sebenarnya tahun 1948 itu berlaku juga serangan-serangan ke atas British yang berada di bumi Palestin ketika itu. Ada tentera British yang dibunuh, ada tempat-tempat yang mereka yang dibom untuk memaksa Israel ini diberi tempat di negara Palestin yang mereka jajah. Tetapi yang kita nak sebut bahawa perancangan mereka begitu panjang dan perancangan mereka begitu teliti untuk memastikan Palestin ini dapat dibebaskan. Maka kita untuk memastikan mereka dapat menubuhkan negara Arab Israel. Maka kalau kita nak wujudkan ataupun kita nak bebaskan negara Palestin, kita perlu juga kepada perancangan yang panjang. Kita juga perlukan kepada perancangan yang teliti. Tak cukup dengan sumbangan RM50 yang kita bagi satu bulan contohnya untuk kita membebaskan Palestin. Tidak cukup dengan sedikit rasa sedih bila mana berlaku peperangan, kita boikot MACD untuk tempoh 2 minggu. Selepas tu kaki kita gatal dan mulut kita gatal, kita dah tak boleh nak memboikot MACD ke, Puma ke dan sebagainya. Tidak cukup bila mana kita melihat anak-anak di sini kehilangan ibu dan ayah mereka, kita melihat anak-anak syuhada yang berkelimpangan, darah yang mengalir,
isu perut yang terburai dan sebagainya, barulah kita nak ambil tahu berkenaan dengan isu Palestin. Tetapi kita perlu menjadi duta yang sangat-sangat berkesan. Kita perlu menjadi aktivis-aktivis yang memahami isu Palestin luar dan dalam, barulah kita boleh memberikan kesan kepada pembebasan dan perjuangan ini. Dan mudah-mudahan satu hari kelak kita dipilih untuk berada dalam saf paling hadapan bersama-sama membebaskan bumi Palestin dan solat bersama-sama insya-Allah di Al-Aqsa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Tuan Nadir Anuri. Kita ada satu soalan mengejut di ruangan komen berkenaan dengan diaspora pelarian Palestin. Mungkin saya tujukan kepada Tuan Muslim persoalan ni. Bagaimana keadaan para pelarian Palestin di seluruh dunia pada hari ini? Dan juga adakah pelarian Palestin ni bersedia untuk kembali ke Palestin jika suatu hari nanti Palestin mendapat kemerdekaan? Jadi dipersilakan jawab soalan tersebut dan mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini. Silakan. Jazakumullah khairan akhi. Sekarang tahun 2020 ada dalam lebih kurang 7 juta pelarian Palestin di seluruh dunia. Majority daripada pelarian Palestin tinggal di Jordan. Ada yang sudah menjadi kerakyatan Jordan dan mungkin setengah pelarian Palestin di luar Palestin tinggal di Jordan. Ada lebih kurang setengah juta di Syria. Mereka ditekan masa perang saudara yang berada di Syria dan ramai keluar sekarang menjadi pelarian sekali lagi. Ada lebih kurang 1,000 pelarian Palestin yang keluar dari Syria dan datang ke Malaysia. Di Lebanon juga ada lebih kurang setengah juta pelarian Palestin. Keadaan mereka sangat teruk, sangat susah. Dan saya pernah ke kamp pelarian di Gaza, kamp pelarian di Tebing Barat dan kamp pelarian di Lebanon. Kamp pelarian di Lebanon lebih teruk daripada semua kamp-kamp pelarian di Palestin because of the political situation di Lebanon. Di Amerika Syarikat dan di Selatan Amerika pun ada lebih kurang 1 juta pelarian Palestin dan rakyat Palestin. Di Eropah ada lebih kurang setengah juta. Jadi di mana anda pergi ada pelarian Palestin dan mereka sedia untuk kembali. Mungkin bukan semua, tetapi mereka semua mau merealisasi hak kembali, hak kerakyatan Palestin dan hak menjadi negara yang berdaulat, negara yang bebas. Jadi mungkin beberapa pelarian Palestin yang sudah tinggal lama di Eropah ataupun di Amerika mau kekal di sana, tetapi mereka semua masih mempertahankan identiti Palestin mereka, identiti Islam ataupun identiti Kristian Palestin, dan mereka semua mahu dapat hak merdeka, hak kembali ke negara asal mereka. Tetapi sekarang masa deal of the century ada banyak cadangan untuk menghancurkan hak kembali ke Palestin, the right of return. Kerana the deal of the century is not only about making Israel the dominant power in the West Bank and Gaza, tetapi deal of the century akan mewujudkan Israel sebagai superpower, regional superpower yang mengawal seluruh Timur Tengah. Dan kalau pelarian Palestin kembali ke Palestin ataupun ke tanah haram, negara haram Israel, Israel akan kolaps, akan hancur. Sebab total rakyat Palestin, jumlah rakyat Palestin lebih kurang 14 juta. Jumlah rakyat Yahudi di Israel lebih kurang 6 juta. Jadi kalau seluruh pelarian Palestin kembali ke Palestin, negara haram Israel akan hancur. Secara simple, without any war. Kalau seluruh pelarian Palestin kembali ke tanah mereka, tanah asal mereka, Israel akan jatuh. Jadi akhirnya saya ada message kepada seluruh penonton. Rakyat Palestin akan terus berjuang, insyaAllah. Kita harap umat Islam
dan rakyat Malaysia harus menolak deal of the century, harus menyokong perjuangan dan perlawanan rakyat Palestin, dan kita percaya, kita pasti dengan the deal of the century Israel akan hancur. Israel sedang menggali kuburnya sendiri. Ia menjadi apartheid, dan apartheid pasti akan hancur, pasti akan runtuh. Jadi insyaAllah kita akan menang. Kita percaya rakyat Palestin, mungkin Akhi Nadir sudah lama di Palestin, beliau jumpa dengan rakyat Palestin di seluruh Gaza, dan beliau boleh nampak dalam mata rakyat Palestin semangat jihad dan semangat perjuangan. Saya rasa kita akan menang. Apa yang saya mahu menyampaikan kepada semua penonton, kita akan menang perjuangan ini insyaAllah. Jom sertai kita. Jazakumullah khairan. Jazakumullah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Muslim Imran. Nampaknya kita sudah berada di penghujung sesi perbincangan kita pada malam ni. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu saudara Tuan Nadir Al-Nuri, pengasas kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia, dan juga Tuan Muslim Imran, pengerusi Palestinian Cultural Organisation Malaysia ataupun PICOM. Kepada para penonton kita, jangan lupa untuk terus menyokong perjuangan untuk membebaskan Palestin dengan menyumbang kepada mana-mana badan, termasuklah kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia di nombor akaun yang tertera. Dan jangan lupa untuk share kita punya live stream pada malam ini. Mungkin ada yang akan menonton selepas ini video forum kita, dan kita akan ada sesi yang seterusnya selepas ini, iaitu sesi yang ketiga, Forum Palestin, dengan tajuk dan juga panel yang lain pula. Kita akan membincangkan tentang sudut-sudut yang lain terhadap isu Palestin. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita dan juga pasukan teknikal untuk tim Palestin, kepada penonton-penonton kita yang sangat kita hargai dan setia dengan kita sehingga ke hujung rancangan. Saya minta maaf atas sebarang kesilapan, kesalahan dalam tutur kata dan juga sebarang kesilapan teknikal yang berlaku sebelum ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan selamat berhujung minggu di samping keluarga yang tersayang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.